Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana mengutus anak-Mu, Yesus Kristus kepada kita. Dan kami juga percaya bahawa Yesus adalah gembala yang baik yang Engkau utus kepada kita. Kami juga berdoa supaya Tuhan pada pagi ini kami akan mendengar suara gembala ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang gembala yang benar. Terutamanya mengikuti gembala yang benar. Saya masih ingat lebih 20 tahun yang lalu, sebelum saya menjadi seorang bapa, saya masih seorang budak, bukan budak lah, muda-mudi lah, youth. Saya pergi ke gereja untuk mengikuti aktiviti-aktiviti muda-mudi. Saya masih ingat ada seorang pastor, dia datang ke gereja, berpindah ke gereja kami dan menjadi pastor kami. Dan masa itu dia adalah pastor yang baru dan dia tidak mengenal tempat-tempat di Sanakan, kerana dia berasal dari Tawau. Jadi suatu hari dia mengajak kita untuk pergi mendaki gunung, bukan gunung lah, mendaki bukit, di sebuah bukit di Patu Lima. Kalau kamu pernah pergi ke Sanakan, kamu mesti tahu itu STC, di mana itu menunggang kuda kan. Di belakang sana ada satu bukit tinggi. Pada masa itu kawan saya mengajak saya, mari kita pergi bersama-sama lah. Saya cakap, janganlah mendaki gunung letih tu. Kemudian saya cakap kan, itu pastor baru sampai Sanakan, mana dia tahu itu jalan. Tapi itu pastor cakap dia tahu itu jalan. Jadi sebagai pastor, kalau pastor cakap dia tahu jalan, kita percaya kan? Kita ikut kerana pastor cakap saya tahu. Jadi saya cakap, saya tidak maulah kawan saya pergi bersama dengan pastor ini. Jadi mereka bertolak dari gereja pada pukul 3 petang. Saya tunggu di gereja kerana saya mau tunggu kawan saya kerana kita balik bersama-sama. Dan saya tunggu sampai pukul 7, mereka belum sampai di gereja. Saya cakap, kemana mereka pergi? Kerana pada masa itu 20 tahun yang lalu tidak ada handphone. Ada handphone lah, 3320 lah. Tapi masa itu kan tidak ada WhatsApp, message saja. Kalau kamu masuk hutan, mana ada line, dia ada line. Jadi saya tunggu di gereja. Kemudian saya tunggu sampai pukul 8. Pukul 8 baru mereka balik ke gereja. Kemudian selepas pastor menghantar youth yang lain pergi ke gereja, dia bergesar pergi ke hospital kerana ada seorang youth kena disengatkah oleh lebah. Sangat serius. Jadi saya pun tanya itu kawan saya lah, apa yang berlaku? Kami ingat, dia jawablah, kami ingat pastor ini tahu jalan, tapi sampai dalam kita sesat sudah. Jadi apa berlaku? 2 jam kita cari jalan keluar. 2 jam. Nah, kerana sebagai seorang pastor, kalau pastor cakap, saya tahu semua percaya, semua ikut. Jadi hari ini apa yang saya ingin ingatkan kita semua adalah di mana kita pergi, kemanakah kita pergi, di mana kita akan sampai, semuanya bergantung kepada siapakah yang kita ikut di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini lebih kepada memberi kita satu amaran, mengingatkan kita bahawa kita harus mengikuti gembala yang benar. Jangan seorang pastor cakap, kita boleh buat ini. Semua percayakan, ini pastor cakap boleh. Kerana ini adalah sangat penting untuk kita membezakan mana gembala yang benar, manakah gembala yang palsu. Ini adalah sangat penting kerana ini juga salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang Kristian. Janganlah kamu hanya ikut saja. Pastor cakap, dia tahu, ikut saja. Apa yang berlaku, sesat selama 2 jam. Satu kena hantar pergi hospital kerana disengat oleh lebah. Jadi di sini kalau kamu tengok di dalam Alkitab, biasanya Tuhan akan menggunakan gembala dan juga domba-domba untuk mengajar kita perhubungan kita dengan Tuhan dan juga tanggungjawab sebagai seorang gembala. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh kembali ke Perjanjian Lama.
Perjanjian Lama, gembala yang pertama, yang tercatat di dalam Alkitab adalah Habel. Habel adalah gembala yang pertama di mana dia mati kerana iman dia. Dia dibunuh oleh abang dia. Kemudian, kamu tahu siapa Habel kan? Dia adalah anak Adam, sama Hawa. Nah, selepas itu Abraham juga adalah seorang gembala. Dia adalah bapa iman. Kemudian cucu dia Yakub juga adalah gembala. Bukan sahaja itu, Musa, Musa yang dibesarkan di istana, Mesir. Tetapi selepas 40 tahun dia menjadi seorang gembala juga. Kemudian apa yang berlaku? Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia juga seorang gembala. Dan selepas itu kita boleh tengok bahawa Yesus juga mengatakan dia adalah gembala yang baik, di mana dia akan memberikan nyawa dia untuk domba-domba dia. Jadi kalau kamu tengok di dalam Alkitab, Tuhan bukan sukalah, Tuhan menggunakan gambaran domba untuk mengajar kita tentang siapakah Tuhan, tanggungjawab dan pekerjaan dia sebagai gembala. Jadi hari ini kalau kamu tengok di dalam Alkitab, biasanya kalau kita belajar tentang gembala, semuanya adalah dalam positif, Positif maksudnya kan ada sesuatu yang baik tentang gembala. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan juga menggunakan gembala untuk mengajar kita sesuatu yang tidak baik juga, gembala yang palsu. Jadi hari ini kita akan melihat di dalam Zakaria pasal 10 dan 11 di mana Tuhan memberi amaran kepada sesiapa yang mengikuti Yesus bahawa berhati-hati dengan gembala yang palsu. Jangan hanya ikut sahaja. Kalau suatu hari saya cakap, mari kita lompat dari sini kerana Tuhan berkata dia akan melindungi kita. Amin. Amin. Mari kita lompat. Tuhan beri kita otak untuk berfikir. Betul atau tidak? Tuhan beri kita hati untuk mengikuti dia. Janganlah kamu hanya mengikut sahaja tanpa berfikir dan hanya bergantung kepada emosi kita sahaja. Amin. Kerana nanti saya akan memberitahu kamu satu kes benar, kisah benar apa yang berlaku di dalam sebuah gereja. Nah, kalau kamu tengok di dalam Zakaria, Tuhan memberi amaran, kepada orang-orang Yuda bahawa berhati-hati dengan gembala yang palsu. Kerana di dalam ayat 3 di sini berkata, terhadap para gembala akan bangkit mukaku dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan, gembala yang benar, semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Tuhan marah terhadap gembala yang palsu kerana dia adalah gembala yang memperhatikan dan menjaga domba-domba dia. Jadi kita ada seorang Tuhan yang menjaga kita. Amin. Dan kita harus mengikuti gembala yang benar. Jadi hari ini kita ada 4 kebenaran yang kita boleh belajar. Kebenaran yang pertama adalah pekerjaan gembala yang setia. Apakah tugas seorang gembala? Di dalam Zakaria pasal 10, tugas seorang turun lagi. Ya, tugas seorang gembala yang pertama adalah dia menjaga domba-dombanya. Dia adalah seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Kerana di dalam Zakaria pasal 10, ini menceritakan dan mengajar kita seorang gembala, dia menjaga setiap domba-dombanya. Ini adalah tugas seorang gembala.
Dan pekerjaan gembala Tuhan yang setia adalah untuk membebaskan. Membebaskan kita daripada dosa kita. Dan menguatkan kita, menyelamatkan kita dan juga menjaga umat Tuhan. Siapakah gembala Tuhan ini? Semua ini merujuk kepada Yesus. Merujuk kepada Yesus. Dan juga padri-padri, pastor-pastor di sebuah gereja. Kerana pekerjaan gembala Tuhan, Tuhan memilih kita untuk menjaga setiap umat Tuhan. Jadi sebagai gembala, saya sebagai reverend, saya sebagai pastor, saya ada tanggungjawab besar untuk menjaga kamu. Jadi hari ini, khotbah ini adalah untuk mengingatkan kita, jangan kamu ikut sahaja. Fikir. Okay? Kerana apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah dia akan menjaga umat dia, dia akan menguatkan, menyelamatkan setiap kita. Kerana ini semuanya tercatat di dalam Fasa 10. Ini adalah pekerjaan seorang gembala. Ingat, pekerjaan seorang gembala menjaga umatnya. Nah, yang kedua adalah ratapan gembala yang jatuh. Nah, apa yang berlaku di sini? Kerana di dalam Fasa 11 ayat 1 hingga 13 ayat 3 menjelaskan kepada kita bahawa Yerusalem sudah dimusnahkan. Apa yang berlaku pada masa itu? Gembala yang palsu, di mana mereka bergantung kepada diri mereka sendiri dan bukan Tuhan. Semuanya jatuh dan mereka meratap. Ini adalah pemimpin manusia yang bergantung kepada kekuatan mereka sendiri, kebijaksanaan mereka sendiri, sumber mereka sendiri, kepandaian mereka sendiri dan kepintaran mereka sendiri. Apa yang jelas di sini adalah pemimpin manusia selalu gagal, termasuk saya. Jadi jangan kamu dengar reverend saja ataupun pastor saja, oh ini mesti betul. Kalau tidak, semua sesat di hutan selama 2 jam. Siapa yang malang kena disengat. Jangan percayakan apa yang saya bercakap di sini. Selalu ingat, selepas dengar khotbah saya, kamu juga harus berbanding dengan firman Tuhan. Jangan kamu ikut sahaja, dengar sahaja, lupa sahaja. Saya beri satu kisah benar. Nah, kisah benar di sini. Apakah yang dikatakan di dalam Matius pasal 6? Kalau kamu ada Alkitab, kamu boleh buka ke dalam Matius pasal 6. Nah, Matius pasal 6, Yesus benar mengajar tentang duit, wang. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus di sini di dalam ayat 21? Nah, ayat 21, kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Faham kan? Senang kan? Faham lah? Duit kamu pergi mana, hati kamu ikut saja. Betul kan? Betul kan? Kalau hari ini saya mengambil semua kamu punya duit, kamu pasti akan merindui saya. Akan ingatkan saya. Kalau kamu ambil semua duit, kamu pergi membeli sebuah kereta. Tiap hari kamu akan lap kamu punya kereta. Cantiknya ini kereta. Kalau ada orang mau jalan dekat dengan kereta, social distancing 1 meter. Jangan sentuh kereta saya. Tidur pun fikir kereta. Pergi tandas pun fikir kereta. Kalau kamu ambil semua duit, beli satu rumah, rumah baru, hari-hari balik rumah. Jadi di mana hartamu, di sana juga kamu punya hati. Betul kan? Nah, sekarang saya akan mencabar kamu. Hari ini Tuhan tidak dapat hati kamu. Jadi untuk Tuhan mendapat hati kamu, kamu harus memberi semua wang kamu kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kamu tidak memberi wang kepada Tuhan,
kamu tidak dapat memberi hati kamu kepada Tuhan. Kerana di dalam Matius berkata, kamu harus mengasihi Tuhanmu dengan segala-galanya. Jadi bagaimana kamu boleh mengasihi Tuhan kamu jika kamu tidak memberi duit kamu kepada Tuhan? Jadi hari ini saya mau kamu kosongkan kamu punya tombek. Okay? Ada kad kredit, ambil keluar semua. Ada bus, transfer. Bank account ada berapa, kasih semua kepada Tuhan. Amin? Oh, dia ada amin, oh. Tadi saya sudah katakan, di mana hartamu, di sana hatimu juga. Kalau kamu tidak memberi kepada Tuhan, maksudnya kamu tidak memberi hati kamu kepada Tuhan. Jadi kalau kamu tidak memberi hati kamu kepada Tuhan, bagaimana kamu mengasihi Tuhan dengan segala-galanya? Ngam enggak? Ngam juga kan? Oh, saya lebih baik jadi syaitan kan? Wah, 2 minggu lepas saya suruh kamu buat di sini ya. Hari ini beri. Dompet kamu ada berapa? Kosongkan. Kerana apa yang Tuhan mau hari ini adalah hati kamu. Amin. Beri. Berikan segala-galanya kepada Tuhan. Jangan ikut sahaja. Pastor ini adalah seorang pastor di US. Nama dia Pastor David Taylor. Kalau kamu pergi ke internet, kamu type Pastor David Taylor, kamu tahu. Dia menggunakan nama bapa, nama anak dan juga nama Roh Kudus untuk mengambil duit daripada orang. Apa yang dia buat dengan duit itu adalah dia memberi kereta. Bukan satu kereta, berpuluh-puluh kereta. Dia memberi jet, private jet, memberi banglo. Okay? Pakaian yang dia pakai adalah dari brand yang paling ternama. Baju saja beribu-ribu ringgit. Dia menggunakan ayat-ayat ini untuk mengambil duit daripada orang. Kerana apa yang dia katakan, kalau kamu tidak fikir, ngam juga. Oh ya, ngam kan? Kalau saya tidak beri, hati saya tidak ada di Tuhan sana. Kalau hati saya tidak ada di Tuhan sana, macam mana saya mau mengasihi Tuhan dengan segala-gala hati saya? Amin? Jangan amin. Kebenarannya adalah, kerana di dalam Matius pasal 22 ayat 30, saya tidak akan menjelaskan jawapan A, saya straight kepada jawapan A. Yesus mengata kita harus mengasihi Tuhan dengan segala hati kami. Amin? Nah, di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita memberi duit supaya Tuhan mendapat hati kamu. Tidak ada. Kerana hanya satu ayat sahaja di mana kamu boleh jumpa hati dan juga harta bersama, iaitu ayat yang saya bacakan tadi. Tetapi ayat itu bukan bermaksud kita harus memberi supaya kita boleh memberi hati kepada Tuhan. Adalah di sini kalau kamu membaca sehingga 24, di sini mengatakan tidak ada seorang pun mempunyai 2 kepala. Okay? Sama ada kamu membenci yang satu lagi dan menyembah yang satu lagi, ataupun kamu menyembah yang satu lagi, membenci yang satu lagi. Okay? Iaitu harta dan juga Tuhan. Ini adalah kebenaran. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab adalah Tuhan mau kita menyerahkan hati kita, bukan menyerahkan duit kita. Okey? Kerana di dalam Alkitab tidak mengatakan bahawa kamu memberi duit sama dengan memberi hati kamu. Tidak. Apa yang Tuhan mau adalah hati kamu. Amin. Ini adalah kebenaran. Kerana di dalam Pastor David Taylor ini, dia juga mengajar bahawa kalau kamu mau pergi ke syurga, boleh beli tempat kamu di syurga. Okay? Semakin besar kamu memberi, semakin besar kamu punya tempat di syurga. Kalau kamu tidak beri, tidak apa. Lain kali kalau kamu pergi syurga, tempat kamu kecil saja. Cukup untuk kamu berdiri. Okay? Ini apa yang diajar oleh pastor ini.
Apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 adalah setiap kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan melalui pekerjaan kita. Apa yang hairan adalah gereja yang dia bina ini, gereja yang dia buka ini, tiap-tiap minggu ada beribu-ribu orang pergi mendengar dia berkhotbah. Tiap-tiap tahun dia menerima berjuta-juta US dollar ke dalam dompet dia. Berilah. Kalau kamu mau Tuhan ambil hati kamu, beri sini. Berhati-hati dengan gembala yang palsu. Jangan ikut sahaja. Kerana Malaysia kan ada satu sikap yang tidak baiklah. Kamu tahu apa sikap tu kah? Sikap tak apa. Ada apa saja? Okey bah. Tidak apa. Apa pun okey. Kena langgar? Okey bah. Kena tolak? Okey bah. Kena tumbuk? Okeylah. Jangan begitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan gembala yang palsu. Oleh itu, di sini dia juga mengatakan kepada kita kebenaran yang ketiga adalah kebijaksanaan gembala yang ditinggalkan. Kerana di sini mengatakan bahawa Tuhan mengutus Yesus kepada mereka dalam ayat 8. Dalam ayat 8 di sini bukan 7. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu ku sebutkan kemurahan dan yang lain ku sebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Di sini Tuhan menyuruh Zakaria untuk menjadi gembala supaya memberi orang-orang Yehuda satu gambaran bahawa Yesus akan datang. Nah, di sini dia mempunyai 2 tongkat. Satu adalah kemurahan. Kemurahan maksudnya adalah berkat, sukacita, semuanya kebaikan yang mereka dapat. Dan apa yang kedua adalah ikatan. Ikatan itu adalah perhubungan di antara Tuhan dengan kita dan juga di antara umat-umat Tuhan. Nah, selepas itu apa yang berlaku dalam ayat 8? Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Siapakah ketiga gembala itu? Yang pertama adalah raja. Kerana raja-raja yang ada di Israel, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung. Mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Yang kedua adalah imam. Imam besar. Mereka sepatutnya menjadi kudus, tetapi akhirnya mereka menjadi apa? Tercemar. Kotor. Yang ketiga adalah nabi-nabi. Di mana mereka harus menubuatkan perkara yang benar kepada orang-orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya mereka hanya menyebutkan apa yang mereka mau dengar. Nah, kemudian selepas Zakaria menyiapkan ketiga-tiga gembala itu, kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Apa yang berlaku di sini adalah menunjukkan gambaran bahawa selepas Yesus datang, mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi Kristus datang sebagai gembala Allah yang agung, bijaksana, namun Yesus ditinggalkan. Dia ditolak. Jadi menolak Yesus meninggalkan kita dengan satu-satunya alternatif, iaitu mengikuti gembala yang akan menyakiti kita. Ini apa yang berlaku di dalam Zakaria yang disebut oleh Tuhan. Nah, apa yang berlaku pada akhirnya? Kebenaran yang keempat adalah ketidakberhargaan gembala palsu. Jadi kita harus memastikan siapa yang kita ikut. Kerana dalam ayat 16, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sihat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka.
Kerana mereka menolak Yesus. Jadi Tuhan mengutus gembala yang palsu untuk memimpin mereka. Pada akhirnya mereka akan disembelih. Kerana gembala palsu hanya bertujuan untuk memakan dan membinasakan. Ada sekumpulan orang pergi melawat ke negara Israel. Dan selepas mereka melawat di bandar Bethlehem, mereka meninggalkan bandar itu. Dan tourist guide menjelaskan kepada mereka, kalau kamu tengok, semua ini adalah gembala-gembala. Termasuk gembala Beduin. Gembala Beduin juga menjaga kawanan-kawanan domba-domba. Dan tourist guide ini juga menjelaskan bahawa gembala yang benar biasanya dia akan memimpin mereka dari depan. Ingatlah. Dan kumpulan turis ini mereka sampai di satu tempat dan mereka nampak ada 2 orang gembala yang membawa domba-domba, bukan memimpin dari depan tetapi memaksa mereka jalan dari belakang. Jadi salah seorang pun bertanya kepada tourist guide itu, tadi kamu berkata gembala yang benar biasanya akan memimpin dari depan, tetapi kenapa dia membawa domba-domba itu dari belakang, macam memaksa mereka berjalan? Domba-domba itu di depan, orang gembala itu di belakang. Kemudian tourist guide itu pun menjawab, oh, itu bukan gembala yang sebenar. Itu adalah orang yang membawa gembala-gembala ini untuk disembelih. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Dia memimpin kita kepada kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu dan membezakan siapakah gembala yang baik. Jangan ikut sahaja. Nanti kena sembelih sudah. Masa itu sudah lambat. Kerana di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 di sini berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapakah domba kita? Yesus. Karena Yesus berkata, saya adalah gembala yang baik. The good shepherd. Jangan ikut sahaja. Nanti masuk kandang kena sembelih. Bukan pergi syurga. Kerana di sini mengatakan bahawa domba-domba mendengar suara Yesus. Jadi soalan saya pada pagi ini adalah, kamu mengenal suara Yesus kah? Mari kita berdoa bersama.